Salam kembali semua. Kita telah pun selesai mendengar ceramah bagi unit A. Sekarang, mari kita sambung pula kepada unit B iaitu penyediaan hidangan sihat. Objektif utama unit B adalah supaya para peserta dapat mempelajari asas perancangan menu, panduan pemilihan bahan mentah yang berkualiti, kaedah mengekalkan nutrien semasa memasak, kaedah pengubah suaian resepi, kaedah penyediaan makanan vegetarian, tata cara menghidang dan melabel kalori makanan. Apa yang anda faham tentang hidangan sihat? Hidangan sihat merupakan hidangan yang terdiri daripada pelbagai jenis makanan yang membekalkan tenaga dan nutrien berbeza yang diperlukan oleh tubuh. Ini kerana tiada satu pun makanan tunggal yang dapat membekalkan kesemua zat yang diperlukan. Pemakanan sihat merangkumi 4 komponen iaitu mencukupi, seimbang, sederhana dan pelbagai selaras dengan piramid makanan Malaysia 2020 dan pinggan sihat Malaysia. Penyediaan hidangan sihat bermula dengan perancangan menu. Perkara yang perlu diambil kira semasa merancang menu ialah tujuan penyediaan hidangan, keperluan pemakanan pelanggan, kos, keupayaan pekerja dan peralatan, kebolehdapatan bahan mentah, kombinasi bahan makanan yang menarik. Proses perancangan menu bermula dengan mengenali pelanggan. Ia bertujuan menentukan jenis makanan yang sesuai untuk pelanggan. Perancangan menu sihat perlu mengambil kira 5 kumpulan makanan berasaskan piramid makanan Malaysia 2020 iaitu sayur-sayuran, buah-buahan, sumber karbohidrat seperti nasi, bijirin lain, produk berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Sumber protein seperti ikan, ayam, telur, daging dan legum serta susu dan produk tenusu sebagai sumber protein dan kalsium. Anda boleh gabungkan sumber protein haiwan dan tumbuh-tumbuhan untuk menjadikan hidangan lebih sihat. Contoh sumber protein tumbuh-tumbuhan ialah kekacang dan legum seperti dal, tempe dan tauhu. Anda juga boleh gabungkan pelbagai jenis dan warna sayur-sayuran kerana setiap warna sayuran memberi nutrien yang berbeza. Ia juga boleh menjadikan hidangan anda lebih menarik, berkhasiat dan menyelerakan. Bagi tujuan menyediakan hidangan yang sihat, kaedah memasak perlu dipelbagaikan seperti kukus, rebus, celur, reneh, panggang dan menggoreng. Kukus, rebus, celur, reneh dan panggang merupakan kaedah memasak yang tidak melibatkan penambahan minyak dan ternyata lebih sihat. Kaedah kukus dan reneh boleh mengurangkan kehilangan nutrien semasa memasak. Selain itu, melalui kaedah rebus, nutrien akan hilang dengan melarut ke dalam air, contohnya vitamin B dan C. Namun, anda perlu ingat bahawa vitamin C juga mudah termusnah oleh haba. Kaedah panggang juga tidak menggunakan minyak dan kaedah ini dapat mengelak makanan menjadi kering. Memanggang dapat menaikkan aroma makanan sambil mengekalkan jusnya. Kaedah menggoreng pula memerlukan penggunaan minyak yang banyak dan menyebabkan nutrien mudah hilang di samping meningkatkan nilai kalori makanan. Bahan mentah yang digunakan untuk menyediakan sajian sihat hendaklah terdiri daripada pelbagai jenis makanan yang segar dan berkualiti. Kualiti bahan mentah yang digunakan akan mempengaruhi hasil makanan tersebut. Bahan mentah yang segar akan menghasilkan makanan yang bukan sahaja lazat tetapi juga sihat dan selamat untuk dimakan. Bagi pemilihan sayur-sayuran, pastikan sayur-sayuran itu tidak layu dan kering, tidak berulat, tidak berubah warna atau berbau busuk serta tidak lembik dan berlendir. Bagi pemilihan buah-buahan, pastikan buah-buahan itu tidak layu, tidak berubah warna dan tekstur serta tidak berbau busuk. Pastikan juga buah-buahan yang dipilih tidak berulat dan tidak berkulat. Bagi pemilihan ikan, pilih ikan yang kulitnya kelihatan berkilat dan cerah. Mata ikan yang berwarna cerah, insang berwarna merah cerah, isi yang pejal dan anjal serta tidak berbau busuk. Seterusnya, untuk pemilihan daging, pastikan anda memilih daging yang berwarna merah cerah, tidak berbau busuk, tidak berlendir dan tidak banyak lemak.
Bagi pemilihan ayam, pilih ayam dengan kulit yang berwarna cerah, tidak lebam dan bersih iaitu tiada bulu ayam. Pilih ayam dengan isi yang cerah, pejal dan anjal, tidak berlendir dan tidak berbau busuk. Bagi pemilihan udang, pastikan kulit udang berwarna cerah dan bersinar, kepala yang tidak tertanggal, tidak berbau busuk dan isi masih pejal dan anjal. Untuk pemilihan telur, elak memilih telur yang retak, pecah dan diselaputi najis atau kekotoran. Pastikan juga anda menyemak tarikh luput supaya ia tidak melepasi tarikh luput. Bagi pembelian dalam kuantiti yang banyak, pastikan pilih tarikh luput yang lebih lama untuk memastikan kesegaran telur. Bagi pemilihan bijirin dan bijian, pastikan bijirin yang anda pilih tidak lembap atau basah, tidak mengandungi serangga atau bahan asing serta tidak reput dan berkulat. Sebagai pengendali makanan, anda seharusnya mengekalkan kandungan nutrien makanan dengan sebaik mungkin semasa memasak. Antara kaedah dan panduan yang boleh dilakukan untuk mengekalkan nutrien adalah seperti berikut. Gunakan air atau cecair secukupnya untuk memasak, terutamanya dalam memasak sayur-sayuran dan sup. Ini kerana terdapat nutrien yang akan hilang dengan melarut ke dalam air, contohnya vitamin B dan C. Menutup periuk semasa memasak bagi mengurangkan kehilangan nutrien yang meresap keluar daripada makanan. Mengelak memanaskan semula makanan berulang kali. Memastikan minyak atau air benar-benar panas sebelum memasukkan makanan yang hendak digoreng atau direbus. Sayur tidak dimasak terlalu lama atau sehingga layu. Pastikan minyak masak untuk menggoreng deep fry tidak digunakan melebihi 3 kali. Elak merendam buah-buahan atau sayur-sayuran. Basuh buah-buahan dan sayur-sayuran dengan air bersih yang mengalir. Potong sayur-sayuran dan buah-buahan sejurus sebelum hendak dimasak atau dihidang supaya dapat memelihara kesegarannya dan mengekalkan nutrisi. Elakkan memotong buah-buahan atau sayur-sayuran kepada saiz yang terlalu kecil. Elak memasak sayur terlalu lama. Masak bahagian yang keras dahulu. Pastikan makanan dimasak dengan sempurna. Seperti yang dimaklumkan tadi, minyak masak untuk menggoreng deep fry disaran untuk tidak digunakan melebihi 3 kali. Ini kerana penggunaannya yang berulang-ulang kali boleh membahayakan kesihatan seseorang. Terdapat kajian yang mengaitkan penggunaan minyak masak yang berulang-ulang kali dengan peningkatan risiko kanser, penyakit kardiovaskular dan darah tinggi. Ini kerana berlakunya proses pengoksidaan, polimerisasi dan hidrolisis semasa minyak dipanaskan secara berulang kali yang menghasilkan sebatian yang membahayakan kesihatan iaitu radikal bebas, peroksida dan sebagainya. Selain itu, berlaku juga kemusnahan nutrien minyak seperti vitamin E. Proses ini turut menyebabkan berlakunya perubahan fizikal pada minyak seperti perubahan warna, bau dan kepekatan. Minyak menjadi rosak dan akan menjejaskan rasa dan bau makanan yang digoreng. Bagi tujuan menggoreng makanan secara deep fry, minyak sawit pun lebih sesuai digunakan kerana lebih stabil pada suhu yang tinggi. Selain itu, pastikan anda menggunakan minyak baru untuk menumis. Seterusnya, kita lihat panduan menyediakan makanan rendah lemak dan minyak. Kurangkan penggunaan lemak seperti margarin, mentega, sos salad atau salad dressing, krim dan mayonis dalam masakan. Pilih daging tanpa lemak. Gunakan santan cair atau susu rendah lemak untuk menggantikan santan pekat. Santan mengandungi lemak tepu yang tinggi. Kurangkan penggunaan minyak dalam masakan. Buang kulit pada ayam dan lemak pada daging sebelum memasak. Elakkan menggoreng semula makanan yang telah digoreng. Gunakan tisu penyerap minyak untuk menyerap lebihan minyak pada makanan bergoreng. Buangkan lapisan minyak atau lemak yang kelihatan di permukaan sup atau kuah.
Gunakan kaedah memasak yang lebih sihat seperti memanggang, mengukus menggunakan ketuhar gelombang mikro atau air fryer. Jika perlu gunakan sos, pastikan anda memilih sos yang rendah lemak. Elak menyalut tepung pada ayam, ikan, udang, sotong sebelum menggoreng kerana salutan tepung akan meningkatkan penyerapan minyak pada masakan. Tutup kuali atau periuk semasa menggoreng makanan. Elak menggunakan organ dalaman dalam masakan kerana organ dalaman mengandungi kolesterol yang tinggi. Bagi panduan penyediaan makanan rendah gula pula, anda boleh amalkan kaedah berikut iaitu kurangkan penggunaan gula dalam penyediaan makanan dan minuman. Kurangkan penggunaan gula secara berperingkat iaitu sedikit demi sedikit. Menggunakan buah-buahan segar berbanding yang ditinkan kerana makanan dalam tin mengandungi kandungan gula yang tinggi. Elak menambah gula tambahan dalam jus buah kerana buah-buahan mengandungi gula secara semula jadi. Elakkan menyalut kek dan pastri dengan gula atau icing. Sediakan minuman panas dengan mengasingkan gula, contohnya menyediakan kopi kosong tanpa gula dan susu. Ini bagi memberikan pilihan yang lebih sihat kepada pelanggan untuk mengurangkan penggunaan gula. Elakkan penggunaan susu pekat manis atau krima manis dalam penyediaan minuman. Ini kerana susu pekat manis atau krima manis mengandungi gula yang sangat tinggi. Gantikan susu pekat manis atau krima manis dengan susu segar atau UHT dalam minuman. Panduan menyediakan makanan rendah garam adalah seperti berikut. Kurangkan kekerapan menggunakan makanan tinggi garam tersembunyi seperti sausage, ikan masin dan telur masin. Pilih buah-buahan segar, sayur-sayuran, daging dan bijirin yang tidak diproses dalam penyediaan makanan. Kurangkan penggunaan sos tomato, sos cili, kicap, tempoyak, serbuk perasa dan sebagainya. Kurangkan penggunaan garam dalam masakan. Pilih makanan atau produk rendah garam dengan membaca label produk. Gunakan stok ayam atau ikan bilis atau sayur buatan sendiri. Elakkan menambah garam ke dalam masakan sekiranya telah menggunakan serbuk atau cube atau pes perasa. Gunakan perisa asli daripada rempah ratus seperti kulit kayu manis, bunga lawang, limau, serai dan lain-lain. Adakah anda selalu menggunakan MSG dalam masakan? Adakah anda mengenali apa itu MSG? MSG merupakan bahan penambah perisa yang ditambah dalam masakan. MSG dipecah kepada sodium dan glutamat apabila dimasukkan ke dalam makanan. MSG memberi rasa umami dalam masakan. Sekiranya anda menggunakan MSG dalam masakan, pastikan kuantiti garam dikurangkan. Selain itu, pastikan MSG ditambah dalam kuantiti yang sedikit. Rasa umami juga boleh diperoleh dengan menggunakan glutamat yang terdapat secara semula jadi dalam cendawan, tomato, ikan, udang, tauhu dan rumpai laut. Bagi panduan menyediakan makanan tinggi serat, anda bolehlah sediakan sekurang-kurangnya satu sajian berasaskan bijirin penuh dalam menu harian. Contoh, bijirin penuh adalah beras perang, oat, jagung, gandum serta produknya. Sediakan 2 jenis menu sayur-sayuran bagi setiap hidangan. Sediakan ulam setiap kali waktu makan utama. Masukkan beberapa jenis sayur dalam masakan panas, contohnya mi goreng ditambah dengan tauge, lobak merah dan sawi. Pilih legum dan kacang sebagai snack atau hidangan utama. Tambah 1 bahagian beras perang ke dalam 1 bahagian beras putih untuk hidangan nasi. Hidang buah-buahan segar sebagai starter atau pemula hidangan atau pencuci mulut. Panduan pengubah suaian resepi. Untuk nasi lemak, cadangan pengubah suaian resepi adalah gantikan santan pekat kepada santan cair atau susu rendah lemak. Lebihkan sayur-sayuran seperti kangkung, timun dan salad.
sediakan telur rebus berbanding telur goreng. Untuk bihun, mi dan nasi goreng, cadangan pengubah suaian resepi adalah lebihkan sayur-sayuran, kurangkan minyak, kurangkan bahan perasa seperti sos dan kicap. Contoh adalah bihun goreng putih. Elakkan menambah makanan terproses seperti fishball dan fish cake. Untuk kari ayam, cadangan pengubah suaian resepi adalah gantikan santan dengan susu rendah lemak dan yogurt atau gunakan santan cair. Untuk sandwich, cadangan pengubah suaian resepi adalah gunakan roti bijirin penuh, lebihkan sayur-sayuran seperti salad, timun dan tomato. Untuk kek, cadangan pengubah suaian resepi adalah kurangkan gula. Elakkan daripada menyalut dengan icing atau kurangkan gula dalam icing. Gantikan gula dengan buah-buahan kering seperti kurma dan kismis. Untuk bubur kacang, bubur gandum dan bubur pulut hitam, cadangan pengubah suaian resepi adalah masukkan sebahagian gula daripada resepi sebenar. Gunakan santan cair atau gantikan separuh atau sepenuhnya dengan susu rendah lemak. Untuk agar-agar, cadangan pengubah suaian resepi adalah kurangkan gula, kurangkan pewarna, tambah buah-buahan segar. Untuk kuih-muih manis, cadangan pengubah suaian resepi adalah gunakan sebahagian sukatan gula yang biasa digunakan. Gunakan santan cair atau gantikan separuh atau sepenuhnya santan dengan susu rendah lemak. Untuk teh tarik, cadangan pengubah suaian resepi adalah memasukkan sebahagian gula daripada biasa yang digunakan. Gunakan susu rendah lemak menggantikan susu dalam tin seperti susu pekat manis dan krema manis. Untuk air sirap limau, cadangan pengubah suaian resepi adalah kurangkan gula, tukarkan kepada air perahan limau nipis. Adakah premis anda menyediakan makanan vegetarian? Sekarang, mari kita kenali apa itu vegetarian. Vegetarian secara umumnya adalah amalan makanan yang berunsurkan tumbuhan. Amalan pemakanan vegetarian dapat membantu dalam pengurangan kejadian penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, arteriosklerosis, hiperkolesterolemia dan kanser. Amalan pemakanan vegetarian juga dapat membantu mengurangkan berat badan. Namun, pengamal vegetarian perlu memastikan mereka mengambil sumber protein dan zat besi yang cukup. Terdapat 3 jenis diet vegetarian. Pertama adalah vegan, iaitu amalan makanan yang berunsurkan tumbuhan sahaja. Kedua, lacto-vegetarian, iaitu amalan makanan yang berunsurkan tumbuhan, susu dan produk tenusu sahaja. Manakala yang ketiga, lacto-avo-vegetarian, iaitu amalan makanan yang berunsurkan tumbuhan, susu, hasil tenusu dan telur. Panduan bagi penyediaan makanan vegetarian adalah penggunaan peralatan secara berasingan dengan peralatan yang digunakan untuk memasak makanan berasaskan haiwan. Contohnya, periuk dan peralatan memasak makanan bukan vegetarian seperti daging tidak digunakan untuk memasak makanan vegetarian. Pastikan masakan yang disediakan hanya berasaskan tumbuh-tumbuhan sahaja. Bahan-bahan masakan tidak boleh bercampur dengan bahan masakan bukan vegetarian termasuk kiuk perasa. Makanan disediakan mengikut kehendak pelanggan. Terdapat sesetengah pengamal vegetarian tidak mengambil bawang. Tanya pelanggan anda untuk mendapatkan kepastian. Menyediakan makanan berasaskan piramid makanan Malaysia iaitu dengan mempelbagaikan jenis makanan. Sumber protein haiwan boleh digantikan dengan sumber tumbuhan seperti dal, tauhu, tempe dan sebagainya. Protein tiruan seperti ayam tiruan, ikan tiruan adalah tidak digalakkan. Ini kerana ia mengandungi garam dan pengawet yang tinggi. Gantikan dengan sumber protein tumbuhan seperti legum dan kacang. Melabel tempat hidangan masakan vegetarian atau mewujudkan sudut khusus untuk masakan vegetarian. Ini bagi memudahkan pelanggan mengenal pasti makanan yang disediakan. Tata cara menghidang dan melabel kalori makanan. Secara amnya,
Terdapat 3 jenis tata cara menghidang yang boleh digunakan mengikut kesesuaian majlis, iaitu hidangan individu sama ada pre-plate atau berbungkus, buffet dan dom ataupun fully serve. Pelabelan kalori boleh dibuat mengikut kesesuaian tata cara menghidang. Misalnya, penampalan pelekat pada hidang pre-plated, buffet stand bagi hidangan buffet dan kad menu untuk hidangan dom atau fully serve. Berikut adalah contoh kad menu yang dimasukkan maklumat berkenaan kalori makanan. Kad menu boleh digunakan bagi setting dom atau fully serve. Terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan oleh anda dalam menghidang dan melabel kalori makanan. Langkah pertama adalah mengenal pasti makanan yang akan dihidang. Langkah kedua, mengenal pasti kaedah hidangan yang akan digunakan sama ada dom, pre-plated atau buffet. Langkah ketiga adalah mendapatkan nilai kalori makanan bagi setiap saiz sajian yang akan dihidang. Dan yang terakhir, paparkan maklumat kalori makanan. Maklumat kalori makanan perlu dipaparkan dengan jelas. Pastikan nama dan sukatan makanan yang dipapar pada label kalori adalah sama dengan makanan yang dihidang. Anda mesti terfikir bagaimana untuk mendapatkan nilai kalori makanan yang betul dan tepat. Senarai kalori bagi makanan dan minuman boleh dimuat turun daripada laman web bahagian pemakanan menerusi www.nutrition.moh.gov.my. Selain itu, ia juga boleh diperoleh daripada buku panduan nilai kalori yang boleh dimuat turun daripada laman web yang sama. Dalam buku ini terdapat 200 jenis makanan yang biasa didapati di Malaysia bersama nilai kalori. Anda juga boleh menggunakan aplikasi My Nutri Diary 2 yang boleh dimuat turun menggunakan Google Play atau App Store. Selain itu, maklumat kalori makanan juga boleh diperoleh daripada Malaysian Food Composition Database melalui laman web myfcd.moh.gov.my. Kesimpulan daripada unit ini adalah anda perlu merancang menu berdasarkan 5 kumpulan makanan. Pelbagaikan penyediaan pilihan makanan kepada pelanggan. Pemilihan bahan mentah yang berkualiti dapat menghasilkan makanan yang sihat, bersih dan selamat. Kaedah menyedia dan memasak yang betul dapat membantu mengekalkan nutrien dalam hidangan. Ubah suaian resepi kepada menjadi lebih sihat dengan mengurangkan lemak, gula dan garam. Tambahkan serat dalam hidangan seperti menambah sayur-sayuran. Patuhi panduan penyediaan makanan vegetarian semasa penyediaan makanan berkenaan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Diharap semua peserta latihan catering sihat yang mengikuti latihan pada hari ini dapat mengamalkan segala input dan pengetahuan yang dikongsikan. Ingat, anda memainkan peranan penting dalam menentukan status pemakanan di kalangan rakyat Malaysia. Sebelum bersurai, pastikan anda mengisi borang pasca latihan catering sihat. Sekian, terima kasih.